kita masuk ke topik baru, iaitu topik reka bentuk elektrik. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 60. Okay, pelajar, cikgu nak kamu bayangkan kamu punya dunia ataupun kamu punya negara tidak mempunyai elektrik. Alright, gelap, tiada lampu, tiada gadget yang boleh kamu gunakan, tiada apa-apa selain daripada cahaya matahari dan kegelapan sahaja yang menerangi kamu. Kamu bayangkan, adakah kamu boleh hidup ataupun kamu tidak boleh hidup? Kamu tengok gambar-gambar yang ada dalam slide ini. Okey, pelajar tersebut tidak boleh menggunakan lampu, hanya bertemankan lilin. Okey, tidak mempunyai elektrik, dan kamu makan tidak menggunakan lampu. Okey, hanya menggunakan lilin sahaja pada waktu malam. Dan macam mana kamu basuh kain? Alright, hanya menggunakan tangan sahaja, tidak menggunakan mesin ataupun peralatan yang boleh membasuh kain dengan mudah. Alright, kamu bayangkan kalau kamu hidup dalam keadaan begini, tiada elektrik. Alright, adakah kamu rela? Kamu boleh teruskan hidup ataupun kamu mengalah? Okey, that's why I bagi tahu elektrik adalah sangat penting. Right, sangat penting dalam kehidupan seharian kita. So, kamu mesti mengetahui apa yang dimaksudkan dengan elektrik dalam bab ini. Elemen sistem elektrik. Elektrik merupakan antara tunjang kehidupan manusia berikutan. Kita memerlukan elektrik untuk hidup dan bekerja, menggunakan mesin, komputer dan sebagainya. Right, macam kamu pada waktu sekarang, waktu PKP, kamu menggunakan 100% dalam pembelajaran online. Okey, kalau tiada komputer, kalau tiada laptop, alright, kalau tiada elektrik, menggunakan wireless dan sebagainya, kamu tidak boleh belajar dengan menggunakan online. Okey, so dalam sistem elektrik terdapat 4 elemen utama. Alright, yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah medium, ketiga adalah beban, dan keempat adalah kawalan. Right, cikgu akan terangkan satu persatu 4 elemen tersebut dalam slide seterusnya. Elemen yang pertama iaitu sumber. Elektrik berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Okey, bagaimana kamu mendapatkan elektrik? Daripada jana kuasa. Gambar pertama menunjukkan penjana kuasa yang kamu gunakan elektrik pada setiap hari. Okey, dia menggunakan stesen jana kuasa untuk menghasilkan elektrik. Right? And lagi satu, kalau kamu gunakan remote, kamu gunakan peralatan-peralatan elektrik yang lain yang menggunakan bateri. Okey, bateri kamu selalu gunakan. Yang gambar kedua adalah gambar bateri. Okey, banyak peralatan elektrik yang mudah menggunakan bateri. Okey, solar, gambar yang ketiga. Alright, dia menggunakan tenaga cahaya untuk mendapatkan sumber elektrik dan sebagainya. Okey, terdapat dua jenis sumber tenaga. Okey, pelajar, terdapat dua jenis sumber tenaga. Yang pertama adalah sumber yang boleh diperbaharui. Okey, sumber yang boleh diperbaharui. Maksudnya diperbaharui di sini adalah dia boleh digunakan kembali. Right? Yang kedua adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya sumber yang tidak boleh diperbaharui, dia akan habis. Okey, dia tidak boleh digunakan lagi. Okey, kalau kamu sudah gunakan,
means dia sudah habis. Right? Okay, cikgu terangkan kembali sumber yang boleh diperbaharui, renewable sources. Okay, iaitu ialah sumber yang boleh digunakan semula dan bekalan tenaga ini akan kekal selamanya. Alright, contohnya angin, air, matahari dan ombak. Okay, kamu perhatikan gambar di sebelah kanan kamu. Okay, ini adalah gambar stesen jana kuasa hidroelektrik yang bertempat di Empangan Kenyir, Terengganu. Okey, dia menggunakan angin, air, matahari dan ombak untuk menghasilkan tenaga elektrik yang kamu gunakan setiap hari di rumah, di sekolah dan di mana-mana saja. Di shopping mall, alright? Dia menggunakan, ingat, angin, air, matahari dan ombak. Okey, ini semua adalah kekal. Alright? Dia tidak boleh hilang ataupun dia tidak boleh dia boleh digunakan semula. Right? Sumber yang tidak boleh diperbaharui, non-renewable sources dalam English, ialah sumber yang tidak dapat dikitar semula. Okey, yang tidak dapat dikitar, dia tidak boleh recycle dan akan habis. Contohnya petroleum, arang, batu, gas dan tenaga nuklear. Okey. Contohnya kita menggunakan kereta. Alright? Kita menggunakan kereta dan bahan bakar pada kereta tersebut adalah petroleum. Alright? Bila kamu isikan petroleum di dalam kereta kamu, adakah dia boleh digunakan kembali? Tidak. Okey. Petroleum bila kamu sudah gunakan dia akan habis. Right? Itu yang dimaksudkan dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang boleh habis. Arang bila you bakar, you buat BBQ, alright? Then after that dia akan hilang, dia akan habis. Right? Gas pun sama. Kalau kamu memasak menggunakan gas stove, okey, dia akan habis gas tersebut dan kamu kena beli kembali tong gas. Right? Dan tenaga nuklear pun sama. Right? Pelajar, kita pergi ke elemen nombor 2 iaitu medium. Antara sumber dan beban. Sumber adalah sumber elektrik kamu dengan beban. Apa yang dimaksudkan dengan beban? Beban adalah peralatan elektrik. Contohnya TV, rice cooker. Apa lagi peralatan elektrik yang kamu pernah nampak? Laptop, alright, dan sebagainya. Okey, medium berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, kita mempunyai dua jenis medium, iaitu medium yang berwayar. Okey, kalau kamu boleh perhatikan, medium yang berwayar adalah TV yang mempunyai wayar. Okey, dan disambungkan kepada plug iaitu sumber elektrik kita. Okey, ini adalah medium yang mempunyai wayar. Yang dimaksudkan medium yang berwayar. Okey, kalau kamu tengok gambar nombor 2 iaitu medium tanpa wayar. Okey, laptop ini tidak mempunyai wayar secara direct. Okey, dia hanya dia boleh menggunakan bateri ataupun tidak menggunakan wayar. Okay, kalau kamu nak charge baru kamu gunakan wayar. Tapi dia boleh berfungsi jika tidak mempunyai wayar. So ini yang dimaksudkan dengan medium tanpa wayar. Maksudnya peralatan elektrik ini tidak mempunyai wayar. Okey, ingat dua jenis medium. Medium yang berwayar dan medium tanpa wayar. Yang ketiga iaitu beban. Beban ialah peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi beban adalah peralatan elektrik.
Okey, dalam sesuatu peralatan elektrik dia mempunyai litar. Apa yang dimaksudkan dengan litar? Okey, circuit, alright, maksudnya iaitu dia mempunyai wire atau dia mempunyai komponen-komponen yang membolehkan litar elektrik itu berfungsi dan beroperasi. Okey, kalau dia tidak mempunyai litar, bayangkan dia hanya mempunyai bateri sahaja. Dia tidak mempunyai mentol, dia tidak mempunyai wire, dia tidak mempunyai komponen-komponen lain. Adakah litar elektrik itu sempurna? Tidak. Okey, sesuatu peralatan elektrik yang betul, okey, dia mempunyai litar elektrik yang sempurna pemasangannya. Okey, beban akan menghasilkan kesan seperti beban peralatan elektrik akan menghasilkan kesan seperti kesan cahaya daripada mentol. Nombor 2 adalah putaran kipas. Putaran kipas daripada motor elektrik. Kamu boleh tengok contoh-contoh yang ada di dalam slide ini. Bunyi mikrofon daripada pembesar suara. Ini peralatan-peralatan elektrik yang menggunakan cahaya, putaran dan bunyi untuk menghasilkan tindakan yang beroperasi. Elemen yang terakhir iaitu nombor 4 adalah kawalan. Apa yang dimaksudkan dengan kawalan? Pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar. Maksudnya di sini, dalam sesuatu peralatan elektrik tersebut, dia mesti mempunyai controller. Kalau kamu boleh tengok dalam gambar di bawah ini, water heater, terdapat controller di bahagian tengah untuk mengawal suhu air tersebut. Right? Kalau kamu tengok iron, Streka, dia menggunakan kawalan suhu di bahagian tengah untuk beroperasi. Menggunakan fabrik apa yang kamu gunakan. Right? Itu yang dimaksudkan dengan kawalan arus elektrik. Kalau kamu tidak mempunyai kawalan arus, kemungkinan besar dia akan merosakkan pakaian kamu ataupun merosakkan sesuatu peralatan elektrik tersebut. Kawalan boleh dilakukan secara manual atau automatic. Sometimes dia boleh jadi manual, you can control by yourself, atau dia dalam bentuk automatic. Right? Kamu pernah tengok kan? Automatic punya aircon. Alright, kalau dia suhu dia dalam suatu bilik tu sudah mencukupi, right, dia akan slow down you punya suhu aircon tersebut. Alright.